Setiap kali cuti umum perayaan, kota utama di negara ini berubah wajah menjadi bandar asing disebabkan kebanjiran warga asing. Masalah ini merebak hingga ke bandar kecil di daerah seperti di Muar Johor sehingga membuatkan penduduk tempatan bukan sahaja berasa tidak selesa serta takut, malah umpama terasing di tanah air sendiri. Kebimbangan semakin berganda apabila segelintir daripada warga asing terlibat dengan jenayah selain status kehadiran mereka diragui. Bagi mengupas isu ini, Metro Ahad menemlamah Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Khairul Zaimi Daud. Imigresen sentiasa memantau perkara ini. Ya. Setiap kali cuti hari perayaan ini, Imigresen akan mengadakan operasi. Kita memeriksa warga-warga asing yang keluar ke bandar ini, dan di samping itu kita memastikan bahawa tidak berlaku perkara-perkara yang boleh menimbulkan rasa tidak selesa kepada rakyat tempatan. Ya. Jadi kalau ditanya pendapat saya, ini ialah satu fenomena biasa. Ya. Kerana pada hari berkenaan adalah hari cuti umum, mereka tidak bekerja, dan kita tahu bahawa pekerja-pekerja asing ini kalau construction, mereka tinggal di kongsi-kongsi dan rumah pekerja. Kita lihat sendiri bagaimana keadaan tempat tinggal mereka yang sekadar mempunyai kemudahan-kemudahan basic. Ya. Dan kalau cuti, seperti mana juga kita rakyat tempatan, kita akan menghabiskan masa bersama keluarga di bandar-bandar, di tempat-tempat menarik yang lain. Mereka juga akan menghabiskan masa bersama rakan-rakan. Jadi kalau sekiranya mereka ini pekerja asing yang mempunyai permit, pas kerja yang sah, tidak menjadi kesalahan, kecuali lah kalau mereka menimbulkan suasana yang tidak selesa. Mereka ni tidak bersembunyi sebenarnya. Mereka berada di penempatan mereka lah. Katakan pekerja yang bekerja di sektor peladangan, ladang kelapa sawit contohnya. Mereka tinggal di rumah-rumah pekerja di ladang-ladang berkenaan yang disediakan oleh majikan-majikan. Jika mereka ni dari sektor pembinaan, construction, so mereka tinggallah di rumah-rumah kongsi dan sebagainya. Bagi yang bekerja di restoran ataupun di dalam sektor perkhidmatan, mereka tinggal di rumah-rumah sewa yang disediakan oleh majikan-majikan mereka. Jadi istilah di mana mereka bersembunyinya sebenarnya tidak begitu tepat. Walaupun mereka ramai, tetapi mereka bukanlah semuanya parti. Bermakna bukan semua pendatang asing tanpa izin. Saya beri contoh dalam perayaan Tahun Baru Cina baru-baru ini. Saya menyertai operasi bersama anak-anak buah saya, pegawai imigresen ini. Kami periksa seramai 2,069 orang yang sempat diperiksa pada hari berkenaan, dan bilangan parti cuma 255. 2,000 yang diperiksa ini, parti 255, ini kurang dari lebih kurang berapa ni? 10%. 10%. Bermakna yang selebihnya itu ialah mereka yang mempunyai pas yang sah. Dan untuk tahun 2019 ini, bagi 4 perayaan utama, iaitu Taipusam, Tahun Baru Cina, Hari Pekerja baru-baru ini, dan juga Hari Wesak, Imigresen telah menjalankan operasi di mana jumlah mereka yang diperiksa ialah seramai 10,060 orang. Dan daripada jumlah ini, parti ialah 2,457. Dan turut ditahan juga ialah majikan. Tidak dinafikan, terdapat parti di kalangan warga asing yang keluar ke bandar-bandar ini. Tetapi jumlah kita boleh simpulkan lebih kurang 10% daripada jumlah yang disewa. Aduan yang diterima ialah melalui akhbar-akhbar tempatan yang mana kadang-kadang rakyat kita tidak selesa lah, dan kami mengakui perkara ini.
Contohnya apabila kita pergi ke kawasan tumpuan mereka di KLCC, terlalu ramai mereka yang berada di tepi-tepi jalan dan sebagainya. Dan aduan-aduan ini diakui memang ada diterima. Tetapi aduan yang berkaitan dengan jenayah tidak ada. Mungkin ada satu dua kejadian jenayah yang berlaku, tetapi setakat ini dia bukanlah satu masalah serius. Maksud saya, dia tidak berlaku keadaan di mana apabila warga asing ini keluar ke bandar dalam jumlah 2,000, 3,000 ni, berlaku keadaan chaos contohnya, di mana rakyat tempatan dirompak, dikejar dan sebagainya. Tidak. Keadaan itu tidak berlaku. Isu lambakan warga asing ini mungkin tidak tepat untuk kita nyatakan lambakan ini. Lambakan ini bermakna ramai warga asing yang tidak ada sebarang pekerjaan dan tidak ada sebarang aktiviti pun di negara ini. Bermakna mereka duduk menghabiskan masa. Itu mungkin boleh kita definisikan sebagai lambakan. Tetapi apa berlaku sekarang ni, kita mempunyai pekerja yang skill rendah ni, yang kita beri PAS PLKS ini, 2.1 juta. Sebab tu kelihatan ramai. Dan 2.1 juta yang memegang PLKS ini, mereka mempunyai pekerjaan. Mereka ada majikan dan mereka bekerja di dalam sektor-sektor yang dibenarkan. Dan tidak dinafikan terdapat di kalangan mereka yang menyalahgunakan PAS PLKS. Contohnya, sepatutnya bekerja di sektor peladangan, di ladang-ladang kelapa sawit, contohnya. Tetapi sebaliknya bekerja di kedai runcit, menyalahgunakan PLKS yang ada lah. Keadaan ini memang berlaku. Dan immigration sentiasa melaksanakan operasi. Operasi ini dilakukan setiap hari oleh semua pejabat immigration di seluruh negara. Kalau saya boleh kongsikan sedikit statistiknya, bagi tahun 2019 ini, bermula daripada 1 Januari hingga 2019, ini statistik yang sentiasa Jabatan Immigration kongsi dengan media setiap kali kita melaksanakan operasi. Jumlah operasi yang dilaksanakan ialah 7,710. Ini untuk tempoh 5 bulan pertama. 7,000 bermakna 1 bulan melebihi 1,000. Melebihi 1,000 operasi yang dilaksanakan. Pagi, petang, siang dan malam. Warga asing yang diperiksa ialah seramai 96,738. Dan daripada ini jumlah parti ialah 22,865. Jadi kita periksa 96,700 dan kita tangkap parti 22,865. Kita perlu faham pekerja asing yang ramai di negara kita ini ialah mereka yang bekerja dalam sektor 3D, dirty, dangerous and difficult. Kerja-kerja yang mana rakyat tempatan kita tidak berminat untuk bekerja. Sektor pembinaan, ini mengangkat pasir, batu bata dan sebagainya, ataupun di sektor-sektor yang lain. Di negara seperti Jepun dan Singapura ni, mungkin sektor-sektor ini dilaksanakan oleh rakyat mereka sendiri. Jadi terdapat perbezaan dari segi attitude lah, dari segi sikap di situ. Di Jepun mereka cukup bangga melaksanakan apa jua kerja, tak kira lah sama ada 3D ke ataupun apatah lagi di sektor-sektor yang tinggi. Kalau mereka memandu bas contohnya di Jepun ni, mereka begitu bangga sebagai pemandu bas. Mereka membawa, setiap pagi akan membawa tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi mereka. Kalau mereka sebagai pemotong rumput sekalipun, mereka bangga. Tetapi di negara kita, kerja-kerja di dalam sektor yang seperti ini
semua disabkan kepada rakyat daripada Bangladesh, ya. Sehingga gunting rambut pun kita menggunakan rakyat daripada India, ya. Jadi kita boleh mencontohi mereka, ya, dari segi pengurusan, tetapi jika sikap rakyat kita sendiri yang tidak berubah, sebenarnya sukar untuk kita menangani isu kebanjiran pekerja asing ini.